Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Julai 2023 bersama saya Pia Ernadia. Hari mengundi untuk PRN di 6 negeri akan dilaksanakan serentak iaitu pada 12 Ogos depan. Pengerusi SPR Abdul Ghani Saleh dalam pengumuman hari ini turut mengumumkan 29 Julai untuk penamaan calon manakala undi awal jatuh pada 8 Ogos. Urusan Pilihan Raya Umum diadu Dewan Undangan, Dewan Negeri, Dewan Undangan Negeri, DUN ke-15 bagi negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menerima notis pembubaran rasmi dari Yang Berhormat Speaker Dewan masing-masing. Tarikh-tarikh penting bagi PRU DUN ke-15. Bagi maksud menjalankan PRU ke-15, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh Glory 5 Julai 2023 hari ini, hari Rabu. Hari penamaan calon 29 Julai 2023 hari Sabtu. Hari mengundi awal 8 Ogos 2023 Selasa. Hari mengundi 12 Ogos 2023 Sabtu. Sekian, terima kasih. Bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali kesal atas keputusan memilih Amiruddin Syari sebagai penggantinya pada 2018. Azmin mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar selepas PRU 2018 kemudian dilantik menjadi Menteri Kabinet dan perlu melepaskan jawatan yang dipegangnya sejak 2014. Dalam wawancara bersama portal Malaysia Now yang disiarkan hari ini, Azmin berkata dia mencalonkan Amiruddin sementara PKR menamakan adun ijuk Dr. Idris Ahmad. Pengerusi PH Selangor itu dilihat sebagai anak didik Azmin, namun Amiruddin kekal setia bersama PKR dan menumbangkan cikgunya di Gombak. Sebagai Ketua Jentera PN di Selangor, Azmin sekali lagi akan berdepan Amiruddin pada PRN akan datang. Dalam wawancara itu, Azmin menumpukan kritikan terhadap Amiruddin yang mahu menamatkan subsidi bekalan air untuk 20 meter padu pertama. Azmin juga membidas pencapaian Amiruddin dengan mendakwa Selangor menduduki tempat ketiga dalam soal pelaburan pada suku pertama tahun ini. Bagaimanapun menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Selangor menduduki tempat kedua pada 2022. Baik, berita seterusnya, Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli membalas dakwaan yang dilemparkan oleh Azmin Ali bahawa kementerian diterajuinya sudah hilang taring. Di pentas ceramah jelajah madani di Don Sikamat, Negeri Sembilan semalam, Rafizi turut menjelaskan dia sedang menumpukan proses memulihkan negara. Dia kata bahawa, yalah, sejak saya jadi menteri, kita jadi kerajaan, hilang taring, dia kata. Saya nak beritahu dia soal diam ataupun nampak tak bising. Bila jadi kerajaan ni tugas kita banyak dan saya memang sebut daripada awal bahawa pada masa awal ini kita kena tumpu kepada usaha membaiki ekonomi negara. Jadi saya tak nak layan sangat soal politik ini. Tapi kalau saya jadi Azmin lah, paling kurang lah sebelum tuduh orang lain hilang taring, paling kurang saya cermin diri sebab saya nak beritahu, aku hilang taring pun paling kurang aku menang pilihan raya. Paling kurang saya menang majoriti besar. Yang kalah pilihan raya walaupun taring banyak adalah Azmin Ali lah. Sementara itu, dalam ceramah yang sama, Rafizi turut mempersoal apa yang dilakukan oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Parlimen Marang ketika berkuasa dahulu. Kawan-kawan dalam PN, ni orang yang duk tengok dan maki hamun ni. Kamu bolehlah maki hamun. Cuba jawab soalan saya ini. Kalau ini dasar pendekatan dan apa yang kami usahakan oleh kerajaan perpaduan untuk bantu orang susah. Sebahagian besar orang Melayu.
Saya nak tanya Muhyiddin, saya nak tanya Haji Hadi. Kamu, Haji Hadi, datang daripada Marang berpuluh-puluh tahun jadi wakil rakyat Marang. Apa kamu buat untuk bantu penduduk orang miskin dekat Marang? Cuba beritahu. Dulu kamu boleh kata, oh kami pembangkang, kami tak boleh buat apa. Kamu pernah jadi menteri besar 5 tahun. Jatuh terus saya sebut macam tu. Ni siapa ni? Spy Haji Hadi dekat atas tu. Kamu pernah jadi menteri besar 5 tahun. Marang masih lagi orang susah. Susah macam tu lah. Kamu pernah jadi duta besar bertaraf menteri. Mana sumbangan idea kamu, pendekatan kamu nak bantu orang susah? Kerajaan PAS pernah jadi sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional. Saya nak tanya, apa yang PAS gariskan, apa yang PAS bangunkan, apa yang PAS perjuangkan untuk orang-orang susah, kecuali daripada minta tabung daripada orang-orang susah masa ceramah PAS. Dalam perkembangan yang lain, Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Mak Noor mempersilakan mana-mana pihak yang berhasrat merampas Kedah untuk mencuba nasib dalam PRN yang akan datang. Sanusi berkata demikian mengulas kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang yakin PH dan BN mampu merampas dua negeri pembangkang. Semalam PM ada sebut PH BN mampu mempertahankan 3 negeri. BN dan 2 negeri mungkin akan dirampas, tapi tak namakan 2 negeri itu. Tok Mat pula ada sebut PH BN mungkin akan rampas Kedah dengan Terengganu. So, angan-angan adalah percuma. Itu komen saya. Angan-angan adalah percuma, tak kena duit. Silalah. So, PN mampu mempertahankan ke semua negeri dan mungkin akan... Saya kata PN bekerja untuk mentadbir 6 negeri lepas PRN. Dah saya jawab dah itu, 6. Kita bekerja ke arah mentadbir 6 negeri inilah. Dalam pada itu, selepas 3 tahun hubungan dilihat renggang akibat langkah Sheraton, Dr. Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin akhirnya bertentang mata malam tadi. Pengurusi PN itu berkata pertemuan dengan Mahathir semalam tidak menyentuh soal proklamasi Melayu secara khusus. Muhyiddin menjelaskan mereka telah berbincang panjang lebar mengenai kedudukan dan masa depan orang Melayu. Justru jelas Muhyiddin, Mahathir bersetuju untuk memperkukuhkan kedudukan orang Melayu. Di samping itu, menurut Muhyiddin lagi, Mahathir juga bersetuju untuk mempertingkatkan sokongan kepada PN dalam PRN akan datang. Muhyiddin menjelaskan hal pertemuan bersama bekas Perdana Menteri itu melalui kenyataan media di Facebooknya. Terdahulu, pertemuan dua bekas Perdana Menteri itu dilaporkan berlangsung selepas hubungan mereka dilihat tegang seketika ekoran langkah Sheraton. Langkah itu sekaligus membawa kepada kejatuhan kerajaan PH di bawah pimpinan Mahathir pada Februari 2020. Ketika krisis itu berlaku, Mahathir merupakan pengerusi bersatu dan Muhyiddin pula merupakan presidennya. Sementara itu, Mahathir membidas idea negara kepelbagaian kaum yang dilaung oleh Presiden Muda Syed Saddiq Said Abdul Rahman. Menurut Mahathir, ia secara tidak langsung akan memberi kesan negatif terhadap identiti bangsa Melayu. Mahathir dalam catatan terbarunya di Twitter berkata, jika idea negara kepelbagaian kaum dilaksanakan, maka tiada lagi Melayu. Syed Saddiq sebelum ini membidas kenyataan Mahathir yang mengatakan mempromosikan negara berbilang bangsa bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang menekankan kemelayuan Malaysia. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, PIN Nadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.